Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 13 Februari, Hari Radio Sedunia. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. 527 kluster COVID-19 melibatkan tempat kerja direkodkan sejak 20 September 2020, paling banyak dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Aktiviti latihan di Pulau Pol dihentikan buat sementara waktu kerana kes positif COVID-19. .85% atau 527 daripada keseluruhan 852 kluster yang dilaporkan dalam gelombang ketiga pandemik COVID-19 sejak 20 September sehingga semalam adalah kluster tempat kerja. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, sektor pembuatan mencatatkan bilangan kluster tertinggi iaitu 194, diikuti perkhidmatan 175 kluster, pembinaan 97 kluster, pentadbiran awam 39 kluster, pertanian 14 kluster serta pelombongan dan kuari 8 kluster. Dalam kluster di tempat kerja ini, seramai 315,100 orang telah disaring, yang mana 78,906 iaitu 25% didapati positif COVID-19. Daripada jumlah kes positif di tempat kerja tersebut, 58,318 iaitu merupakan 73% di kalangan bukan warga negara. Manakala 20,588 iaitu 26% adalah warga negara Malaysia. Beliau mengulas perkara itu selepas menyertai operasi bersepadu di asrama pekerja asing di Senai selepas 327 pekerja asing di asrama terbabit disahkan positif COVID-19 daripada keseluruhan 568 pekerja yang disaring. 9 lagi kluster tempat kerja direkodkan hari ini menjadikan jumlahnya 536. Sementara itu, mengenai program imunisasi COVID-19 yang akan bermula hujung bulan ini, Datuk Seri Dr. Adham berkata 126,000 orang dijangka mampu diberikan suntikan dalam sehari di seluruh negara. 7 vaksinator akan disediakan di setiap 600 lokasi vaksinasi merangkumi klinik kesihatan, hospital awam dan swasta. Contoh, kita letakkan satu tempat itu 7 vaksinator. Jadi 7 vaksinator akan menyuntik seramai 30 orang satu hari. Katalah 30 orang satu vaksinator itu sepanjang hari itu dia suntik 30 orang. Jadi kalau 7 kali 3 dah 210 tempat dah. KKM telah menyenaraikan petugas barisan hadapan yang akan menerima suntikan vaksin menerusi fasa pertama, manakala fasa kedua akan melibatkan golongan memerlukan seperti warga emas berumur lebih 60 tahun dan penghidap penyakit kronik. Bagi mengelak penularan jangkitan dalam kluster tempat kerja, Datuk Seri Dr. Adham mengingatkan majikan agar menjadikan ruang penginapan lebih kondusif selaras akta ditetapkan. Beliau yang melakukan tinjauan bersama Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Tenaga Kerja dan PDRM mendapati kebanyakan premis yang dijadikan asrama sesak serta kurang pengudaraan. Adalah diingatkan bahawa majikan hendaklah memainkan peranan penting dan bertanggungjawab bagi memastikan pekerja-pekerja mereka dipantau dari aspek kesihatan mereka, termasuklah menjalankan saringan suhu dan gejala ke atas pekerja, memastikan penjarakan fizikal dipatuhi. Tegas beliau, majikan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990.
Situasi semasa COVID-19, 3,515 kes sembuh direkodkan hari ini mengatasi kes baharu 3,499. Jumlah kumulatif kes sembuh kini 209,289, manakala jumlah kumulatif kes positif 261,805 dengan jumlah kes aktif 51,558. 5 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 958. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Semua aktiviti latihan di Pusat Latihan Polis Pulapol di seluruh negara dihentikan buat sementara waktu berikutan terdapat kes positif COVID-19 membabitkan pelatih polis. Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata, seramai 41 pelatih masih positif COVID-19 berbanding 78 sebelum ini dan menjalani kuarantin di Pulapol, Kuala Lumpur. Ramai di antaranya telah pun sembuh. Walaupun demikian, kita belum lagi melaksanakan latihan sepenuhnya lagi. Jadi kita menunggu sehingga semua kembali pulih. Dan dalam masa yang sama, kita telah pun bekerjasama dengan KKM dan kita telah membuat sanitasi banyak kali di Pulapol Kuala Lumpur, dan bukan Kuala Lumpur sahaja, kita juga membuat di Segamat. Datuk Ramli ditemui media selepas melawat gerai jualan Mega Frontliner bersama PDRM di Keramat Wangsa Ibu Negara. Negeri-negeri yang mempunyai pusat latihan polis ialah Kuala Lumpur, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Mengulas mengenai pengambilan rekrut baharu anggota polis ketika tempoh PKP, Datuk Ramli berkata pengambilan jawatan diteruskan seperti biasa, namun ia dihadkan. Dunia Baharu Radio Baharu. Itulah tema Hari Radio Sedunia tahun ini. Sejak lebih seabad lalu, media berkenaan berbakti kepada masyarakat seluruh dunia. Bukan sahaja hiburan semata-mata, ia juga menjadi sumber utama penerimaan maklumat. Ikuti laporan khas Audi Muhammad Noor sempena sambutan ke-10 Hari Radio Sedunia. Di Malaysia, sejarahnya bermula pada 1921, 26 tahun selepas ia dicipta. Jurutera elektrik Kerajaan Johor, Albert, membawa set radio pertama ke negara ini dan menubuhkan Persatuan Wireless Johor yang mulakan siarannya melalui gelombang 300 meter. Pada 1946, Radio Melaya ditubuhkan di Singapura sebelum berpindah ke ibu negara 13 tahun kemudian. Di situ, rancangan disiarkan dalam bahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Tanggal 11 Oktober 1969, Radio Malaysia dan TV Malaysia bergabung membentuk Jabatan Penyiaran Malaysia. Ketika itu, kaedah konvensional masih digunakan setiap stesen radio. Setiap juruhebah itu, dia ada pembantu dia. Pembantu kita memang cakap. Dia akan tahu berapa saat harus masuk dan sebagainya. Ada calculation lah. Biasanya diorang akan bagi tahu dia akan bila nak masuk, bila nak, macam kalau dalam shooting dissolve macam tu kan. Bila nak masuk, dalam minit ke berapa. Semuanya tu dikira. Kalau kita nak siarkan realiti bahan tu, macam berita semua siarkan sekarang ni, kita dulu kena ambil dulu bahan-bahan yang dirakamkan oleh kawan-kawan kita yang keluar tu. Kadang-kadang bersesuaian dengan rancangan kita. Kita ambil, kena edit dulu. Edit baru bawa balik ke konti, baru kita boleh siarkan kan. Jadi makan masa yang agak lama. Dengan peranan penting dimainkan, tidak berlebihan jika mengatakan radio wajar diiktiraf. Selaras dengan tema Dunia Baharu,
radio baharu dengan 3 subtema yang diangkat oleh UNESCO iaitu evolusi, inovasi dan kesaling hubungan. Ketiga-tiga subtema ini amat bertepatan dengan fungsi semasa radio dalam menyebarkan informasi global terkini. Kini, penyampaian radio bersifat lebih interaktif. Bagi saya sendiri, macam saya penyampai Radio Nasional FM, apa yang kami ketengahkan untuk beberapa tahun kebelakangan ini ialah radio bervisual. Contoh macam Facebook Live. Kita bukan sahaja on visual tu di Facebook, tetapi bila ada macam seleksi pagi radio yang muncul di Selamat Pagi Malaysia, kami ketengahkan juga visual-visual yang disertakan seiring dengan apa yang kami tengah perbincangkan pada waktu itulah. Okey, radio sekarang sebenarnya tak macam radio yang dulu. Kalau dulu kita hanya mendengar suara sahaja, tetapi sekarang kita dah ke arah pendigitalan di mana sekarang ini bukan sahaja suara tetapi kita boleh melihat wajah DJ-DJ yang berkonti. Kalau dulu hanya dengar suara di radio, tetapi sekarang ini kita lebih kepada interaksi bersama dengan pendengar kita melalui media sosial. Semua 34 stesen radio RTM boleh diikuti menerusi laman web MyClick dan aplikasi RTM Mobile. Hari Radio Sedunia ke-10 telah mewujudkan sejarah 110 tahun kewujudannya. Dan sekarang ini 3 tema utama iaitu evolusi, inovasi dan juga perhubungan sejajar dengan radio terus berhubung dengan masyarakat dengan keadaan semasa tak kira di mana saja anda berada. Audi Muhammad Noor, Berita RTM. Hai, saya Lizan Noor, mewakili Nasional FM nak mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-10 tahun. Saya Ravin dari Radio Menel FM ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia yang ke-10. Hello, I'm Shohan dari IFM. Selamat Hari Radio Sedunia yang ke-10. Hai, saya Ira Syaira dari Radio Klasik mengucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia yang ke-10. Hai, Assalamualaikum. Saya DJ Riz dari KLFM. Selamat Hari Radio Sedunia. DJ Kamel, bertugas daripada Radio Asyik FM, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia kepada semua petugas radio. Sempena Hari Radio Sedunia hari ini, pelbagai program diatur oleh setiap stesen radio RTM. Antaranya Klasik FM, Nasional FM, KL FM, Asyik FM, Trax FM, Minal FM, IFM dan Selangor FM. Menurut Ketua Bahagian Rancangan Siaran Nasional FM, Suhana Balki Shuib, program siaran telah disusun penuh dari pagi hingga malam sempena Hari Radio Sedunia. Radio boleh dimainkan di mana saja. Kita radio online, streaming, kita menggunakan telefon pintar sambil mendengar radio. Tetapi apa pun, radio masih kekal relevan hingga kini. Penyampai radio pula bersemangat tinggi untuk bertemu pendengar di udara. Tambahan pula, pada masa sekarang, radio boleh didengar melalui pelbagai medium dan di mana sahaja. Jadi maknanya sekarang ni kita lihat perkembangan radio tu sendiri. Jadi masyarakat akan lebih dekat dengan radio, masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan maklumat, informasi dan juga hiburan 24 jam tanpa henti. Sememangnya kami berbangga sebab kami adalah antara barisan hadapan untuk menyampaikan info-info terkini lah. Dan juga berkaitan dengan tema kita tahun ini, inovasi, evolusi, kesaling hubungan, yang sememangnya item tersebut memang berhubung. Dan juga sebenarnya kita tahu kita masuk teknologi, kita masuk fakta dan juga kita curahkan kepada pendengar-pendengar Selangor FM dan juga mana-mana radio di bawah RTM sendiri untuk mereka ketahui perkembangan terkini di Selangor FM. And it's a good thing we can spread our good vibes to everyone everywhere in the world. So radio is so important and radio is convenient. You can tune in anytime, anywhere you want, right? It's not TV is good too, but radio is more convenient, I would think. You can reach anybody, anywhere, any place. So, radio rocks. Lovely. Berkenaan dengan radio pada hari ini, diorang kena lagu-lagu yang catchy,
lagu-lagu yang tengah in dalam masa ini kan. Sebab sekarang ni kita berkaitan dengan digital kan. Jadi di YouTube ada banyak platform-platform macam Spotify dan sebagainya. Jadi dia jadi persaingan. Cuma kelebihan di radio sendiri adalah apabila ada penyampai yang jadi penghubung dan juga pengantara untuk mendekatkan lagi lagu-lagu dalam radio ke dalam jiwa pendengar-pendengar di KLFM. Dan dari segi inovasi ini juga kita tahu kecanggihan yang sekarang ni menerusi media sosial dan sebagainya. Secara tak langsung kalau dapat talian capaian internet di sana, maka dapat dengaran kami dan pastinya radio Asyik FM sebagai orang kata untuk sama-sama kita beri informasi juga kepada mereka, dan inovasi itu dari segi peningkatannya kepada penggunaan capaian internet dan sebagainya. Itulah dia. Saya ucapkan semoga di Hari Radio Sedunia 2021 ini National FM dan stesen-stesen lain terus kekal relevan dan lebih kreatif dalam pengisian program dan juga siaran, dan juga semoga kita dapat memacu lebih maju. Saya nak ucapkan selamat Hari Radio Sedunia kepada seluruh warga kerja di KLFM, khususnya ahli-ahli keluarga KLFM, dan seterusnya saya nak ucapkan selamat Hari Radio Sedunia kepada staf-staf radio seluruh RTM dan juga rakan-rakan di radio-radio di luar sana di Malaysia dan juga seluruh dunia. Sempena Hari Radio Sedunia 2021 ni, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Klasik khususnya. Terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami, sentiasa berhubung dengan kami untuk memberikan respon apa yang mereka dengar di radio dan apa yang mereka mahukan. Mereka sentiasa berhubung dengan kami. Jadi terima kasih kami ucapkan. Terus setia bersama-sama dengan kami di Radio Klasik, menggamit kenangan. Radio is magic, is theatre of the mind, and when you're tuned to radio, you are in touch with the world and reality, and at the same time you get to enjoy yourself. Okey, saya DJ Sauf dan juga rakan-rakan penyampai yang lain di Selangor FM mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia buat penyampai radio di seluruh dunia juga, dan juga teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Selangor FM, pilihan tepat. Baiklah, sempena Hari Radio Sedunia, kami mengucapkan selamat Radio sempena Hari Radio kepada semua penyampai radio, khususnya tak kira di Malaysia, di mana saja anda berada, teruskan bersama mendengarkan radio. Pastinya maklumat akan terus sampai kepada anda. Seiring Hari Radio tahun ini dengan tema Dunia Baharu, Radio Baharu, dengan subtema Evolusi, Inovasi dan Kesaling Hubungan, Radio RTM sentiasa bergerak aktif dalam penyampaian dasar kerajaan bagi mengharungi trend penyiaran dunia. Biarpun dilapisi pelbagai evolusi, disaingi dengan kemajuan inovasi, namun radio tetap berperanan sebagai penghubung generasi dan sentiasa menjadi pilihan sebagai wadah informasi dan hiburan. Selamat Hari Radio untuk semua. Teruskan mengikuti Radio RTM di mana jua anda berada. Daripada saya, Ruzain Idris. Difitnah langgar SOP PKP, Menteri Kerajaan Pertahanan buat laporan polis. Rinciannya seketika nanti. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera kepada semua penonton. Masih lagi bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Kita perhatikan terus kepada paparan amaran angin kencang dan laut bergelora yang masih lagi berkuat kuasa melibatkan kawasan perkapalan di utara Kondor dan juga di kawasan perkapalan bagi kategori pertama di kawasan yang dilorekkan dengan warna kuning ini sehingga ke 14 Februari 2021. Amaran angin kencang dan laut bergelora ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti perkhidmatan feri, bubuk kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh yang demikian, kami menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan kerana ketinggian ombak yang boleh mencecah antara 2.5 meter hingga 3.5 meter. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gambar radar untuk malam ini. Tinjauan cuaca menunjukkan keadaan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Perak
Perak dan juga negeri Selangor, termasuk di Negeri Sembilan serta Melaka dijangkakan akan berterusan sehingga jam 10 malam nanti. Manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan. Namun demikian, hujan dan juga ribut petir masih lagi berterusan berlaku di negeri Sabah dan Sarawak, di sekitar bahagian pedalaman negeri Sabah dan juga di hampir keseluruhan tempat di negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Keselamatan di semua 391 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC seluruh negara akan diperketat bagi mengelak sebaran kejadian jenayah. Untuk itu, jumlah anggota Angkatan Pertahanan Awam APM di lokasi terbabit akan ditambah. Ini bila kita dah ramai-ramai itu dia akan terjadi perkara-perkara itu. Jadi apa yang kita boleh lakukan, kita akan meningkatkan security measures dengan mengadakan contoh APM, kehadiran mungkin dilebihkan, rondaan mungkin betul dibanyakkan dan sebagainya, dikerapkan. So tak itu biasa. Bukan biasa maksudnya kita boleh lega, tetapi kita akan tingkatkan kita punya anggota-anggota di situ untuk lebih kerap untuk melakukan kawalan dan sebagainya. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan kit makanan Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA di Sungai Udang, Melaka. Sebelum ini, dua lelaki dilapor ditahan selepas disyaki mencuri telefon bimbit milik pesakit lain di PKRC Maib Serdang. Pejabat Menteri Kanan Pertahanan membuat laporan polis terhadap dua akaun Facebook yang didakwa memfitnah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Setiausaha akhbarnya Azlina Mat Rosdi mendakwa pengguna akaun memuat naik video lama dan mendakwa ia dirakam baru-baru ini. Laporan dibuat Azlina di IPD Dang Wangi tengah hari tadi. Menurut beliau, penularan video tersebut telah menimbulkan kemarahan awam dan menjejaskan kredibiliti Datuk Seri Ismail. Disebabkan video ni tular dengan begitu meluas, jadi Datuk Seri Ismail Sabri telah mengarahkan saya untuk membuat laporan polis bagi kita menghentikan dan pihak polis boleh mengambil tindakan dengan segeralah terhadap mereka yang menyebarkan laporan ni. Sudah ada kenal pasti siapa yang menyebarkan tu? Kita ambil kepada Facebook Anwar Ibrahim PM Rakyat dan juga Ainina. So dua Facebook ni dan juga yang lain pihak polis akan kenal pasti. Laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia turut dibuat. Tular di media sosial video sidang media harian Datuk Seri Ismail Sabri yang menyebut mereka yang ingkar SOP akan terus dipenjara tanpa kompaun. Manakala video kedua pula adalah rakaman lama Datuk Seri Ismail dalam satu majlis bersama penggiat seni sempena Tahun Baru Cina.
Masyarakat diingatkan tidak menjadi mangsa kepada penyebaran fakta palsu mengenai penggunaan vaksin COVID-19. Justru pengguna media sosial disaran memainkan peranan dalam menyampaikan maklumat tepat kawalan pandemik. Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir berkata, rakyat perlu memastikan fakta yang diterima mengenai vaksin adalah daripada sumber yang sahih. Fakta sains perubatan yang benar dan telus melalui pelan komunikasi yang mantap dalam pelbagai bentuk, misalnya sosial media yang dapat mengurangkan tanggapan ini. Di bawah Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin juga ada satu unit yang ditubuhkan khas untuk menyampaikan maklumat setiap masa berkaitan program imunisasi. Semua vaksin yang diterima melalui proses penilaian Badan Pengawal Selia diiktiraf Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Ini bagi memastikan ia menepati 3 syarat utama, iaitu selamat, berkesan dan stabil. Justru semua pihak diharap dapat memainkan peranan dalam memastikan kelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya rasa penting peranan utama komuniti ialah memastikan setiap orang akan mengambil vaksin ini berumur 18 tahun ke atas untuk memastikan mereka boleh melindungi diri dan melindungi mereka yang disayangi. Kedua, mereka boleh membantu untuk menangkis akan manipulasi maklumat-maklumat. Yang ketiga, pelaksanaan ini akan dibuat secara besar-besaran, jadi kita akan mungkin akan menggunakan khidmat sukarelawan. Jadi di sini komuniti boleh serta dalam pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pendaftaran sebagai penerima vaksin COVID-19 yang dijangka dibuka bermula Mac ini dengan konsep sukarela disifatkan sebagai langkah wajar. Keputusan itu juga memberi pilihan kepada rakyat untuk memutuskannya sendiri selaras tahap kesihatan diri. Ia sebagai rakyat adalah mematuhi ataupun mematuhi ulul amri, iaitu pemerintah, yang mana sekiranya perlu diambil vaksin tersebut, maka kita akur sebagai rakyat ambil saja. Elok kira macam kita bagi rakyat pilih segala sukarela ataupun dia bersasar, yang mana ada penyakit kronik macam darah tinggi, kencing manis, yang itu kita bagi memang semua kena ambil. Kalau yang masih rakyat yang masih okey ni, dia sukarela, dia nak dia pergi, dia nak dia ambil macam tu. Ada juga yang menyarankan agar kesemua petugas barisan hadapan didahulukan memandangkan mereka untuk lebih terdedah dengan risiko jangkitan. Lainnya lah lebih penting untuk mengambil vaksin tersebut sebab mereka akan menghadap semua pesakit-pesakit COVID, dan itu lebih penting untuk mereka lah berbanding orang rakyat biasa. Vaksin ni amat-amat kita nantikan, dan kita mengharapkan untuk proliner dapat untuk berjuang apabila ada vaksin ni, so dia orang lebih kuat lagi kan. So kami sendiri pun teruja untuk menunggu vaksin ni, amat-amat teruja kan, untuk kesihatan kita semua. Sebab benda yang dia orang buat ni bukan yang untuk nak bagi menyusahkan. Pada saya lebih kepada untuk menyelamatkan rakyat. Seperti diumumkan, pendaftaran boleh dilakukan menerusi 5 kaedah, antaranya menggunakan aplikasi MySejahtera, laman sesawang Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau secara manual di klinik dan hospital awam dan swasta. Sekurang-kurangnya pendapatan kami tidak terjejas. Itu antara luahan peniaga pemilik kedai makan restoran dan juga peniaga kecil di sekitar Lembah Kelang yang hanya mampu bersabar dan meneruskan perniagaan seperti biasa berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Wartawan Grace Aisyah Kedayan ada laporannya. Memasuki
memasuki hari keempat sejak kerajaan membenarkan pelanggan untuk makan di premis makanan, pemilik kedai makan boleh menarik nafas lega. Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Presma, Datuk Jawahar Ali Taib Khan akui perlu mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan suasana norma baharu. Kalau dibiarkan juga tak boleh dine in. Kalau sampai raya Cina ni lah kata umpamanya, saya rasa lebih banyak lagi restoran-restoran, bukan restoran mamak saja, bukan heli kami, banyak lagi serta-serta makanan ni yang terkesan dan akan lebih ramai lagi yang golong 3. Demi kelangsungan perniagaan, rata-rata pemilik kedai mengubah strategi pemasaran mereka dengan menjual makanan menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan. Semenjak yang PKP yang baru ni, macam untuk Grab, Foodpanda masih okey. Cuma yalah, bila benda macam tu kadang-kadang sebab Foodpanda dengan Grab dia radius dia 5 km je. Kalau masih PKP, kalau dibenarkan operasi walaupun bungkus dia memadai jugalah macam kan. Daripada tak ada langsung kan. Dia dah boleh bungkus tu, boleh bungkus take away macam tu, kita boleh bernafas jugalah kan. Dulu okey lah pada sekarang ni kita berniaga tak macam dulu lah. Untuk belanja kita sendiri boleh lah kan. Macam tu je lah. Pelaksanaan PKP tidak dinafikan memberi kesan kepada pengusaha restoran dan juga kedai makan sehingga mewujudkan suasana yang agak suram dan juga hambar jika dibandingkan dengan sebelum ini sentiasa dipenuhi dengan pengunjung. Namun tindakan kerajaan untuk membenarkan beroperasi membolehkan mereka menjana pendapatan sekaligus untuk mengelakkan mereka untuk gulung tikar. Peniaga tidak membantah arahan kerajaan melaksanakan PKP, namun diharap sektor perniagaan makanan diberi pertimbangan untuk beroperasi. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTM. Kegembiraan dan kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina kali ini sememangnya berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya, terutama bagi mereka yang tidak dapat balik meraihkannya bersama keluarga ekoran penularan pandemik COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan dan Prosedur Operasi Standard SOP Tahun Baharu Cina turut membataskan rata-rata anak Sarawak yang ingin pulang menyambut perayaan ini di kampung halaman. Wartawan Debbie Amanda Padan ada laporannya. Menetap dan bekerja di Kuching selama 10 tahun. Siapa sangka tahun ini merupakan tahun pertama bagi Desmond Koh Yin Ming yang berasal dari Sibu tidak dapat meraihkan Tahun Baru Cina bersama keluarga, lebih-lebih lagi dengan pelaksanaan PKP di kampung halamannya. Tahun ini beliau tidak dapat menikmati makanan yang disediakan oleh keluarga seperti lazimnya. Tapi kerana tengah COVID-19 ini, dengan SOP yang kami sedia ada sini, kami tidak dibenarkan untuk balik. Tapi walaupun kami berhasrat, tapi kami kena patuhi SOP yang ditetapkan. Oleh itu saya buat keputusan untuk stay di Kuching untuk menyambut Tahun Baru Cina. Memang ialah bila kami dapat makan reunion dinner sama-sama pada hari kami cakap Chinese New Year Eve, itu yang paling saya rindu. Namun teknologi yang sedia ada pada hari ini pastinya dimanfaatkan untuk melepaskan rindu dengan keluarga. Itulah yang dilakukan mereka yang jauh dari keluarga untuk mengubat kerinduan, termasuk Patrick Ling Kian Yu. Saya guna video call atau WhatsApp call kepada keluarga saya. Rindu keluarga, memang rindu mereka. Bapa kasih tahu saya kalau macam situasi macam ni tidak payah balik lah. Dia pun kasih tahu saya mau jaga, mau stay safety, mau jaga. Walaupun tidak dapat balik ke kampung halaman, tradisi sambutan tetap diteruskan seperti menyediakan kuih muih, limau dan masak untuk jamuan makan malam besar.
At first, I don't feel anything, but yesterday, so a bit sad lah. A bit sad when I see my family having the reunion dinner. Then I'm alone here. Normally, we still go back once a while, but it's different feeling during Chinese New Year. Yeah, and also we visit like datuk nenek, auntie uncle, which we cannot do this year lah. Angpau terbesar tahun ini pastinya inginkan ahli keluarga di dalam keadaan kesihatan yang baik dan bebas daripada wabak COVID-19. SOP bukan satu halangan untuk kita meraihkan sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Walaupun ia disambut dengan penuh cabaran dan norma baharu, namun ia memberi impak yang besar kepada semua. Dan dalam usaha kita berusaha untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Tetap patuhi SOP dan kita berdoa sama-sama agar kita bebas dari wabak COVID-19 dan kita dapat meraihkan sambutan perayaan yang cukup istimewa ini bersama keluarga pada masa akan datang. Senti Ciankang, Sinian Mong En, Devia Menapadan, Berita RTM. Semua pemain industri diseru menjalin kerjasama rapat dengan kerajaan dalam mencari kaedah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Pensyarah kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM, Dr. Syed Agil Al-Sagoh berkata, kerjasama kedua-dua pihak jalan terbaik untuk mengurangkan kadar pengangguran disebabkan pandemik COVID-19. Ini adalah merupakan satu inisiatif yang menggerakkan Malaysia kepada Malaysia 5.0 yang mana kita memberikan perhatian kepada perindustrian yang melibatkan IT dan juga pendigitalan di negara kita. Dan kita nampak bahawa ia menyumbang sekurang-kurangnya kepada 20 ataupun 30% untuk mengurangkan kadar pengangguran terutamanya pada tahun ini. Beliau yang ditemui bual secara eksklusif bersama RTM turut yakin inisiatif berterusan itu akan membantu generasi muda mengambil alih tugas pekerja asing berkemahiran tinggi. Peralihan itu akan membantu usaha kerajaan mengurangkan lambakan pekerja asing. Kerajaan mengumumkan sebanyak 160,000 peluang pekerjaan bakal diwujudkan tahun ini menerusi komitmen pelaburan. Ia diputuskan dalam mesyuarat kali kedua Majlis Pekerjaan Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri dan 10 tokoh dari sektor korporat, industri dan pendidikan. PKS sektor makanan dan minuman berpeluang meneruskan operasi mereka menerusi perkhidmatan Cloud Kitchen dan perkhidmatan pengantaran makanan. Konsep itu diperkenalkan syarikat peruncitan Aeon Retail Malaysia. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya, Syafiq Syamsuddin, PKS boleh menyediakan makanan di ruang dapur yang disediakan syarikat dan ia boleh dipasarkan menerusi aplikasi secara dalam talian Aeon Makan. Kita mempunyai Cloud Kitchen yang kita meminta kepada orang-orang yang mungkin ada idea resepi tapi tidak berkemampuan untuk melakukannya sendiri, boleh datang berjumpa pihak Aeon, kita boleh kerjasama. Ini secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan baru. Pekerjaan juga kita berikan kepada orang-orang yang nantinya kita dapat berikan Aeon Riders kerana kita perlu ni lebih ramai lagi ni kerana untuk menghantar dan mengirim kepada semua rumah-rumah kan. Jadi kita berharap dalam program 3 bulan ke depan ni kita dapat memberikan 400 Aeon Rider baru yang kita harap dapat apply lah. Cloud Kitchen telah menerima penyertaan 250 PKS dan mereka juga dibenarkan menempatkan hasil produk di cawangan Aeon. Jualan kategori PKS pada tahun 2020 melonjak 23% daripada nilai jualan RM19.8 juta yang dicatatkan tahun 2019. Pelaburan Mara Berhad PMB akan memperkenalkan 2 dana baharu kepada pelabur tahun ini. Dana yang bakal diumumkan pada suku pertama dan suku ketiga adalah dana yang digabungkan dengan elemen wakaf dan dana global. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mahani Ibrahim, dana yang disatukan dengan elemen wakaf itu merupakan yang pertama kali diperkenalkan di pasaran negara.
Bila kita berwakaf, duit yang kita ada kita berwakaf, duit kita akan dah tak ada yang kita lah akan habiskan. Tapi dana wakaf bila dia dia melabur dalam dana tu, duit dia akan tetap ada dekat situ. Pulangan daripada wakaf tu yang akan digunakan untuk amal jariah. So itu adalah satu konsep yang baru yang belum ada lagi dekat Malaysia lah. Dana global yang bakal dilancarkan memberi peluang kepada para pelabur yang mahukan dana pelaburan patuh syariah di pasaran antarabangsa. Ia untuk memberikan pilihan kepada mereka yang mahukan risiko berlainan sekaligus menepati permintaan para pelabur terhadap pasaran di luar negara. Baik, terima kasih Kamal dan juga Farhatul. Saya bersukan kita mulakan dengan perkembangan sukan tanah air. Kementerian Belia dan Sukan menggesa ke semua penggiat sukan di Malaysia agar patuhi prosedur operasi standard SOP. Ia bagi memberi keyakinan kepada kerajaan untuk membenarkan arena sukan beralih ke fasa seterusnya termasuk penganjuran pertandingan di dalam negara. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan berkata pematuhan SOP termasuk mempraktikkan gelembung sukan yang diperkenalkan KBS amat penting bagi merancangkan kembali arena sukan walaupun negara masih lagi sedang berdepan pandemik COVID-19. Ada disebut sebagai camp-based quarantine, ada juga disebut dalam sebagai home-based quarantine. Tapi ini semua dalam protokol sport bubble. Maknanya kalau mereka nak masuk melalui proses bubble ini, they must be within this protocol. Kalau mereka breach bubble tu, then they will be isolated. Tambahnya lagi, model gelembung itu perlu diaplikasi oleh semua penggiat sukan bagi membolehkan negara kekal melahirkan atlet-atlet berpotensi tinggi selain mencipta nama di persada antarabangsa. Beliau turut menjelaskan konsep quarantine based training camp amat penting dilaksanakan bagi mengelakkan atlet-atlet elit terdedah kepada risiko luar. Susulan kebenaran semula kerajaan bagi aktiviti sukan dan latihan, pasukan bola sepak UiTM FC kini tidak sabar kembali beraksi apabila merancang untuk segera melakukan ujian saringan sebelum latihan bermula Isnin depan. Ketua Jurulatih UiTM FC, Frank Bernhard berkata sudah menjadi rutin buat pasukan melakukan pemeriksaan berkala bagi mencegah jangkitan COVID-19. Namun, ia bukan penghalang untuk tampil sebagai pencabar kuat saingan Liga Super musim ini. I think we have a team similar to last season, from the quality maybe even better, but this season will be long and difficult, so we have to see. Bagi pemain, musim baharu Liga Super kali ini dilihat lebih seimbang kerana semua pasukan perlu menghadapi norma baharu yang sama. Saya rasa saya bermain dengan UiTM hampir 7 tahun, 7 season. So saya rasa setiap tahun pun UiTM bukan pasukan pilihan, tapi kita orang akan cuba sedaya upaya kami untuk bersaing dengan pasukan-pasukan lain. Personal target saya adalah untuk first kekal di Liga Super dan kalau boleh top 5 dalam Liga Super. We will see how because this season is different because the other clubs maybe don't get good training, and so we have the time and we have a chance to try to do surprise for this season. Maybe we don't go to take the league, but we must be on top 3 or top 5. Ini adalah musim kedua UiTM FC berada dalam kancah Liga Super yang menyaksikan kelab itu menamatkan kempen di tangga ke-6 pada tahun lalu. Bagi Persatuan Tenis Malaysia LTAM, kelonggaran itu amat melegakan pihaknya. Ia memberi ruang untuk persatuan itu meneruskan beberapa program yang telah pun dirancang. Setiausaha Kehormat LTAM Datuk Syed Al-Faizal Syed Ahmad ketika dihubungi RTM menjelaskan pengumuman itu sedikit sebanyak memberi harapan kepada pihak pengurusan bagi meneruskan beberapa kejohanan yang telah tertunda sejak Januari lalu. Latihan tenis akan dibuka semula pada minggu hadapan. Ini adalah untuk membolehkan atlet Malaysia untuk kembali beraksi. Saya percaya dan yakin SOP gelembung sukan ini dapat dipatuhi oleh kesemua penggemar sukan tenis tanah air. Memandangkan saiz gelanggang tenis agak besar berbanding sukan lain dan tiada sentuhan,
kami rasa permainan bergu juga adalah selamat, di mana ada 4 orang di setiap gelanggang, dan justru itu pihak kami akan menghantar permohonan kepada YB Menteri untuk memohon kebenaran bagi permainan bergu dalam masa yang terdekat. Sementara itu, beliau turut berharap semua atlet tenis kebangsaan dapat berada dalam senarai awal penerima vaksin bagi memudahkan latihan dan penyertaan di luar negara. Persatuan Tenis Kerusi Roda Malaysia WTM pula berharap kerajaan akan memberi lampu hijau bagi penganjuran kejohanan jelajah tenis kerusi roda Malaysia tahun ini. Jelas Presiden WTM Iqbal Sulaiman, pihaknya telah merangka modul penganjuran dengan mengikuti sepenuh modul penganjuran tenis terbuka Australia dan Paralimpik Tokyo. Jelajah tenis kerusi roda Malaysia merangkumi 3 kejohanan iaitu terbuka Selangor dari 24 hingga 26 Mei, terbuka Kuala Lumpur 27 hingga 20 Mei dan terbuka Malaysia 2 hingga 5 Jun. Jelas Iqbal, pihaknya kini sedang dalam perbincangan dengan Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mendapatkan kelulusan penganjurannya. Dan kita pun telah menilai di mana antara negara yang boleh buat travel bubble, reciprocal green lane, semua tu kita dah ambil consideration macam mana kita nak mendapatkan kelulusan daripada MKN. Apa yang penting adalah keselamatan penganjuran tournament tu, di mana daripada volunteer, pihak pengurusan dan player tu semua selamat. Tambah Iqbal, jelajah Malaysia ini sangat penting buat 2 pemain tenis kerusi roda negara, Abu Samah Borhan dan Yushazwan Yusof untuk meraih mata kelayakan ke Tokyo. Abu Samah yang berada di ranking ke-43 dunia berpeluang cerah layak secara merit apabila hanya memerlukan 10 mata sahaja. Manakala Yushazwan pula di ranking ke-62 dunia masih berpeluang untuk layak kerana tarikh akhir sesi kelayakan Paralimpik Tokyo 2020 adalah pada 6 Jun tahun ini. Beralih ke sukan badminton, pemain beregu campuran profesional negara Goh Liu Ying tidak mahu menoleh ke belakang, terutama selepas dikecewakan dalam 3 kejohanan di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Kini sasarannya adalah untuk kembali ke tahap terbaik sebelum kejohanan terbuka Switzerland yang bermula 2 Mac ini. Gandingan Chan Peng Soon, Goh Liu Ying bakal turun dengan reputasi selaku pilihan utama kejohanan. Ia diharap mampu menjadi motivasi buat pasangan itu untuk membawa pulang kejayaan. Bagi kita orang banyak profesional, kalau kat luar memang susah sikit sebab banyak SOP nak ikut, lepas tu tak boleh lebih 10 km. Sekarang bila training pun single. Jadi kita pun macam nak bincang dengan coach nak macam mana kita punya training jalan macam mana. Lepas tu sebab 2 weeks more ada competition, so setakat ini quite tough lah. At least kita first seed, so saya harap kita boleh dapat champion. Then yang training kita akan fikir lagi lah dengan coach. We'll find a way to do a proper training. Yeah. Liu Ying ditemui selepas sesi Selamat Pagi Malaysia sempena perayaan Tahun Baru Cina. Pemenang pingat emas sukan dalam Sukan C Filipina 2019, Dr. Yu Wenkian, kini mula berjinak-jinak untuk mendalami sukan catur. Menurut Yu, bukan niatnya untuk bertukar bidang, sebaliknya berpendapat 2 sukan itu mempunyai persamaan falsafah yang boleh dimanfaatkan. Pemenang pingat emas kategori permainan Hearthstone itu mengakui falsafah dalam sukan catur sedikit sebanyak membantunya ketika tamasya di Filipina. In chess, there are many different strategies, but they are all done before the game. It's not, develop the new strategies in the game. So you have a set of strategies that you want to bring to the tournament, and you just execute them. That is very similar with esports. Tambah Yu, permainan catur kini telah banyak berkembang dan boleh dimainkan secara dalam talian menyebabkan ia tidak terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Ya, segmen sukan berakhir di sini. Berita perdana diteruskan dengan segmen hashtag bersama dengan rakan penyampai Kamal dan juga Faratul. Silakan.
Emirat Arab Bersatu UAE menerangi ibu kotanya Dubai dengan pertunjukan cahaya bagi meraihkan kejayaan kapal angkasanya yang selamat memasuki orbit planet Marikh. Kapal angkasa Al-Amal yang bermaksud harapan dilancarkan di Jepun pada 20 Julai 2020. Al-Amal kini kebanggaan UAE sebagai pendatang baharu dalam penerokaan angkasa lepas. Al-Amal akan membongkar rahsia cuaca di Marikh kerana UAE berhasrat membina penempatan manusia di planet itu menjelang tahun 2117. Insiden sebatang tiang elektrik tumbang di rakam dashcam sebuah kereta. Lebih mencembaskan, kabel yang mempunyai arus elektrik hampir mengenai kenderaan di hadapannya. Kejadian berlaku pada 6 Februari lalu di Cove Harbour, Australia. Seekor anak ayam berkaki 4 tular sejak beberapa hari lalu. Bagaimanapun, tidak pasti di mana dan bila foto itu diambil. Ramai warganet menggelar anak ayam itu Griffin, makhluk cerita dongeng Yunani. Seekor anjing diberi nama Charlie menjadi sensasi di media sosial kerana mempunyai corak berbentuk hati pada kedua-dua matanya. Pemiliknya memberitahu corak hati di sekeliling mata Charlie mula menyerlah ketika ia mencecah usia 4 bulan. Charlie kini berusia 4 tahun. Ikhlas dalam berkarya menjadikan Ratu Pop Asia Ziana Zain terus relevan dalam industri seni selama 30 tahun. Sejak bergelar Anak Seni pada 1990, pelantun lagu Madah Berhelah itu mengakui populariti tidak pernah menjadi keutamaannya. Beliau sebaliknya yakin bakat berkualiti yang menjadikan seseorang artis kekal diingati peminat. Aku di sini bersama harapan terbakar. Bersama saya, dengan saya sekarang, Ratu Pop Asia. Siapa tak kenal Ziana Zain? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Sangat sihat sekarang ini. Membina badan. Terima kasih. Mungkin boleh kongsikan dengan peminat, apa sebenarnya rahsia untuk kekal relevan dalam industri? Nombor satu adalah orang kata ini rezeki daripada Allah. Allah kata kalau dah sampai kita akan dikenali sampai bila-bila, itu adalah rezeki bagi saya. Dan kedua, relationship kita dengan pihak media masa kena bagus. And of course, orang kata lagu-lagu kita kena setiap kali kita keluar kena biarlah ia menjadi malas segar. Ya. And of course, relationship kita dengan peminat kita kena kuat. Anggap kita jangan ada barrier dengan peminat kita. Oh, tak tahu nak cakap lah rasa Kak Zana. Ya Allah, tengok je Zana Fox yang bertahan berapa lama dengan Kak Zana. Ya Allah, dia orang susah payah. Pahit jerih Kak Zana bersama Kak Zana daripada hari pertama sampai sekarang. Ya Allah, tak terbalaslah Kak Zana. Kalau kita nak bandingkan dengan Diamond, lebih tinggi daripada Diamond. Rasa terima kasih Kak Zana pada Zana Fox dan peminat semua. Dan Kak Zana harap sangat-sangat semoga persahabatan kita ni kekal sehingga ke Zana. Dan Kak Zana tahu peminat yang sentiasa menyokong Kak Zana, sentiasa jadi tulang belakang Kak Zana, sentiasa mendoakan Kak Zana. Ya Allah, hadiah yang paling teristimewa pada Kak Zana adalah doa daripada peminat-peminat Kak Zana. Terima kasih kerana mendoakan Kak Zana sehingga hari ini. I love you all. Hanya Allah satu mengalasnya. Semoga Allah akan memudahkan segala urusan kita nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Sering tampil dengan watak air mata, pelakon Nadia Bryan kini menyalahkan karakter sebenar yang ceria dan lasak menerusi drama bersiri Rudy vs. Jolie. Menurut Nadia, pengalaman yang tidak dapat dilupakan apabila mengalami kecederaan semasa penggambaran. Benda yang tak best, saya jatuh di set. Untuk cerita ni saya tak pernah cedera tau sepanjang saya bergelar nak seni syuting ni kan. Selalu berhati-hati sebab kita tahu kos apa risiko dia bila kita sakit, pelakon sakit kat set. Dia tak best. Dia rasa kita syuting main emosi, main sense of humor kan. Jadi jatuh, tapi alhamdulillah pengarah bagi masa cuti seminggu.
tak ada perempuan yang tak boleh tunduk dengan aku. Kalau aku bagi Drama genre komedi romantik itu turut memberi cabaran tersendiri kepada kru produksi kerana sesi penggambarannya tahun lalu dilakukan dalam norma baharu. Pengarahnya Syuhaimi Lua berkata hampir 50% rombakan dibuat bagi menyesuaikan skrip dan adegan mengikut SOP ditetapkan. Jadi bila saya syuting tu banyak benda yang kena ubah screenplay lah. Contohnya tak boleh outdoor sangat, tak boleh ramai, kena jaga SOP. Jadi benda-benda macam tu boleh membataskan kita punya kreativiti. Contohnya kalau adegan macam romantik komedi mestilah adegan yang berpegang kan. Jadi kita tak boleh pegang. Itulah cabaran kita sebagai seorang pengarah. Rudy vs Jolie bakal ditayangkan bermula 15 Februari Isnin hingga Jumaat ini pukul 10 malam di TV OK. Berita perdana edisi 13 Februari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 kini berada di dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan imbas My Sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.